Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu kembali untuk kelas pada minggu ini. Okey, sebelum cikgu memulakan kelas, cikgu nak tanya, semua hadir ke pada hari ini? Hadir? Okey, bagus. Jadi ada sesiapa kat sini sakit ke, demam ke, sesama ke? Tak ada. Alhamdulillah. Okey. Memandangkan semua hadir dan tak ada sesiapa yang sakit ataupun tak datang kelas, jadi cikgu akan mulakanlah kelas kita pada hari ni. Okey, sebelum kita mulakan kelas hari ni, cikgu nak awak tengok slide ni dan juga dengar lagu ni. Okey? 见面第一句话就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。Okey, kita dah dengar lagu tadi, kita dah tengok dah gambar-gambar makanan yang cikgu tunjuk tadi kan. Okey, siapa kat sini boleh bagi tahu kat cikgu apa yang cikgu tunjuk tadi? Okey, awak Isma. Makanan. Iya betul. Tadi cikgu tunjuk pasal makanan dan juga lagu perayaan Cina. Kenapa memandangkan kita tak lama lagi, iaitu kaum Cina di negara kita akan menyambut perayaan Cina. Okey, seperti yang kita tahu, sewaktu perayaan-perayaan ni akan ada banyak makanan. Betul kan? Tak kisahlah Deepawali ke, raya puasa ke, raya haji ke, akan ada banyak makanan kan? Jadi sebenarnya hari ni kita akan belajar tentang reka bentuk makanan. Sebab tu lah cikgu tunjuk tadi gambar makanan-makanan tadi tu. Okey. Cikgu nak awak semua buka buku teks muka surat 145 sehingga 147. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu nak terangkan dulu objektif pembelajaran kita pada minggu ini, iaitu objektif kita adalah untuk menakrifkan reka bentuk makanan. Okey. Sepanjang proses pembelajaran tajuk ni, apa yang kita akan dapat? Okey, kita akan dapat yang pertama, kamu semua dapat menyenaraikan maksud reka bentuk makanan dengan tepat. Okey, yang kedua adalah kamu semua dapat menyenaraikan 4 aspek reka bentuk makanan. Dan yang ketiga adalah kamu semua dapat menyenaraikan 2 jenis reka bentuk makanan. Okey, sebelum cikgu ceritakan apa itu reka bentuk makanan, okey, kita kena faham dulu apa itu reka bentuk dan apa itu makanan. Jadi, apa maksud reka bentuk ni? Okey. Reka bentuk ni bermaksud pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk hasilkan sesuatu produk. Okey. Penghasilan idea yang terancang. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena merancang dulu apa yang kita nak hasilkan. Okey. Kita pernah belajar pada minggu-minggu lepas, pada kelas minggu-minggu lepas, macam mana kita nak merancang ni. Itu ada 4 perkara yang kita perlu ambil berat. Yang pertama adalah lakaran. Kita kena lakar dulu apa kita nak buat ni, produk apa kita nak buat. Yang kedua, kita kena buat model. Yang ketiga, haruslah ada penilaian pada model yang kita buat tu. Dan yang keempat adalah kemasan. Lepas kita, okey, orang dah nilai, okey, produk kamu ni bagus, so kita buat kemasan lagi dengan produk yang kita nak buat tu. Lepas kita dah rancang, kita rancang untuk apa? Untuk hasilkan sesuatu produk. Okey. Produk yang kita nak hasilkan ni perlulah ada nilai-nilai dia, iaitu nilai yang pertama, apa dia? Nilai yang pertama adalah nilai estetika. Kita dah pernah belajar dah nilai estetika ni pada minggu lepas. Siapa boleh bagi tahu dekat cikgu apa maksud nilai estetika? Okey, Haziq. Haziq boleh beritahu. Silakan Haziq. Okey. Dia nilai keindahan. Iya betul, nilai keindahan. Maksudnya estetika ni adalah satu nilai yang keindahan, yang cantik, keadaannya baik, yang boleh tarik bila orang nampak produk tu, cantik lah, boleh beli. Itulah
maksudnya nilai estetika. Okey, yang kedua adalah nilai fungsi. Kita nak hasilkan sesuatu produk, mestilah ada fungsi kan? Sebab apa? Sebab semua orang nak beli sesuatu produk ni sebab nak faedah daripada produk tu. Macam kita lah kan? Contohnya, kita beli jam. Sebab apa kita beli jam? Sebab kita nak tengok waktu, kita nak mengetahui waktu ni sekarang pukul berapa, nak mengingatkan kita pukul berapa sekarang ni. Okey, itu maksudnya nilai fungsi. Yang ketiga adalah nilai keupayaan. Keupayaan. Yang keempat adalah nilai pembuatan. Maksudnya produk yang kita nak hasilkan ni perlulah melalui proses pembuatan. Sebab apa kena lalu proses pembuatan? Okey, proses pembuatan ni ada 2 kaedah, iaitu kita pun dah pernah belajar. Tak apalah cikgu ingatkan ya. Kaedah apa itu kaedah dalam proses pembuatan ni, iaitu kaedah yang pertama adalah kaedah konvensional dan yang kedua adalah kaedah moden. Dan nilai yang terakhir, produk yang kita nak hasilkan ini adalah kebolehpasaran. Okey, kenapa kita nak hasilkan produk yang ada nilai kebolehpasaran ni? Sebab kita nak cipta satu produk yang boleh dijual, yang orang rasa nak beli bila kita cipta produk tu. Macam itulah maksudnya. Okey, tu cikgu dah terangkan apa itu takrif reka bentuk. Okey, sekarang cikgu nak bagi tahu maksud makanan. Okey, apa maksud makanan ni? Okey. Makanan ni adalah sesuatu bahan yang boleh dimakan. Sesuatu bahan yang kita boleh makan. Okey. Maksudnya, contohnya dalam makanan tu sama ada dalam bentuk pepejal ataupun dalam bentuk cecair. Contoh makanan dalam bentuk pepejal apa? Siapa boleh bagi tahu? Isma lagi. Apa dia Isma? Nasi. Okey, betul. Contoh makanan dalam bentuk pepejal adalah nasi. Apa lagi? Kuih. Tu maksudnya pepejal. Okey, bagi bentuk cecair pula adalah contohnya sup dan juga bubur. Okey. Seterusnya, makanan-makanan ni adalah dihasilkan daripada haiwan ataupun tumbuhan. Contohnya macam makanan daripada haiwan, of course lah kan, macam daging ke, ayam ke kan. Okey, kalau contoh daripada tumbuhan seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Lepas tu, makanan ni juga ada ciri-ciri dia tau. Antara ciri-ciri makanan adalah ada 5. Okey, yang pertama, awak boleh tengok tau dalam buku teks dan juga slide yang cikgu paparkan ni. Okey, ciri makanan yang pertama adalah tekstur. Okey, kalau bahasa Melayu ni orang sebut tekstur kan. Ejaannya adalah T-E-K-S-T-U-R, iaitu tekstur. Okey. Tekstur ni bukan ada satu jenis tau. Tekstur ada yang pertama ada tekstur melekit, lembik. Okey, macam mana kita nak tahu pasal tekstur ni? Okey, tekstur ni adalah apa-apa yang boleh dirasa dengan jari, lelangit, lidah dan juga gigi. Itulah melalui apa yang cikgu cakap tu lah kita boleh kenal pasti ni tekstur dia apa. Okey, antara contoh tekstur adalah yang pertama, dodol. Okey, dodol ni teksturnya bila kita pegang dia rasa lembik. Bila kita makan dia rasa melekit je. Waktu kita pegang pun dia rasa melekit kan. Okey, yang tu contohnya adalah tekstur melekit dan juga lembik, iaitu tekstur dodol lah kan. Okey, yang kedua tekstur rapuh dan juga rangup. Contoh makanan rapuh dan rangup apa dia? Ya, betul. Bunga ros. Itu kuih bunga ros. Atau ada sesetengah negeri mereka panggil kuih ros ni kuih bunga durian tau. Macam cikgu asal Terengganu dan mereka panggil kuih ros ni adalah kuih bunga durian. Okey.
macam mana tekstur kuih bunga durian dan bunga ros ni? Bila kita rasa dengan jari, kita patahkan dia, dia rapuh. Dia boleh dipatahkan. Bila kita gigit, kita makan, dia bunyi kruk krak tu. Maksudnya dia apa? Dia rangup. Itulah tekstur yang kedua. Okey. Bagi tekstur yang ketiga, apa dia? Tekstur yang ketiga adalah lembut. Contoh tekstur lembut apa dia? Apa dia? Kek. Pandai. Betul. Tekstur yang ketiga adalah kek, iaitu lembut. Waktu kita makan kek, lembut je. Kita gigit, dia rasa macam melt je dalam mulut. Tak adalah melt, tapi waktu kita gigit tu tak ada bunyi kruk krak tu kan. Tapi dia tak melekit juga. Dia lembut. Okey. Melalui ciri-ciri tekstur ni juga, kita boleh tahu sama ada makanan kita ni boleh dimakan ke, keadaan dia baik lagi ke, macam mana. Contohnya kan, kalau macam dodol yang kita beli waktu perayaan dulu, dah seminggu dah dodolnya. Lepas kita makan, kita pegang-pegang dia dah tak melekit. Kita gigit dia rasa keras. Maksudnya dodol tu dalam keadaan yang tak baik lah kan. Contoh macam sesuatu makanan yang rangup dan juga rapuh. Macam awak beli kuih bunga ros, mak awak buat waktu perayaan dulu. Masa makan tu rangup je. 2-3 hari ke 4 hari tu, bila buka balik tabung yang letak kuih ros tu, dah makan kuih tu, tak rangup, dia rasa lemau. Maksudnya kondisi kuih tu adalah dah tak elok lah kan. Okey. Ciri yang kedua adalah rupa. Rupa ni kalau kita nak cerita sesuatu makanan ni, banyak rupa dia. Jadi cikgu pilih satu contoh lah ya, macam kuih semperit. Okey, kuih semperit ni rupa dia ada banyak. Contohnya macam semperit berbentuk bunga dahlia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, semperit yang berbentuk macam kulit buaya. Awak boleh tengok ni kan, bentuk dia macam kulit buaya. Dia panjang, lepas tu dia ada rupa yang tajam-tajam. Itu rupa. Seterusnya, ciri-ciri seterusnya adalah rasa. Okey, rasa ni ada banyak juga. Maksudnya awak makan makanan tu tak semua rasa sama kan. Okey, contohnya rasa pedas. Kalau mak awak buat, contohnya lah kan, mak awak buat tom yum, kan rasa pedas kan, sebab kita letak cili dekat dalam tom yum tu. So dia rasanya adalah rasa pedas. Kemudian ada rasa manis. Contohnya macam kita makan kuih. Kuih kan kebanyakannya adalah manis kan. Okey, yang ketiga adalah contohnya rasa pahit. Macam apa? Macam kopi. Rasanya pahit. Okey. Ciri seterusnya adalah bau. Okey, bau ni kita tak boleh nak spesifikkan. Bau ni bau apa? Bau pedas ke? Macam sesuatu makanan ni, dia ada aroma dia tersendiri. Dia ada bau dia yang tersendiri. Contohnya macam buah durian. Buah durian ni cikgu rasa semua orang tahu bau dia macam mana. Sebab sesetengah orang dia tak suka bau durian ni. Sebab bau durian ni dia kuat. Sampaikan kalau kamu semua nak tahu, ada sesetengah negara mereka mengharamkan penggunaan makan buah durian ni. Contohnya ada satu negara dekat Jerman, negara Jerman ni mereka tak benarkan bawa buah durian. Sedangkan dekat Malaysia sendiri, setengah hotel dia tak bagi. Contoh kan, kita pergi hotel, ada juga kita bawa makanan sendiri untuk makan dalam bilik. Okey, ada setengah hotel dia tak bagi kita bawa buah durian ni, sebab buah durian ni baunya sangatlah kuat. Dan cikgu nak pesan juga, kamu kalau siapa yang suka makan durian ni, jangan makan terlalu banyak. Sebab dia boleh memanaskan badan. Itulah yang menyebabkan sakit tekak lah, boleh jadi demam lah sebab dia panas. Okey. Yang kedua, maksudnya bau ni dia ada bau yang tersendiri. Contoh lain, contoh awak tengah duduk dalam bilik, awak tengah belajar. Lepas tu mak awak tengah masak dekat dapur. Contoh dia masak rendang. Bila awak tengah belajar, awak bau. Mak masak rendang hari ni. Sebab apa? Sebab rendang tu tersendiri ada bau. Bau dia tersendirilah. Aroma dia tersendiri. Okey, ciri yang terakhir adalah warna. Okey, kalau macam cikgu dah tunjuk gambar-gambar tadi, macam-macam warna kat makanan ni kan. Ada warna hitam lah.
Kalau macam biskut tu ada warna hitam lah, ada warna macam-macam, warna coklat lah. Tapi kita kena ingat tau, pihak KKM itu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Pihak mereka telah mengeluarkan kenyataan jangan ambil banyak pengambilan dalam makanan yang menggunakan pewarna tiruan yang banyak. Sebab apa? Sebab pewarna tiruan ni dia diperbuat daripada bahan kimia, iaitu chemical lah kan. Jadi dia boleh bagi kesan yang buruk pada badan kita. Jadi contoh warna-warna organik, kalau contoh awak nak buat kek, awak tu warna hijau. Jadi kita guna apa? Kita ambil lah air rebusan ekstrak daun pandan. So kita nak jadikan kek kita warna hijau. Lepas tu contoh yang lain, awak nak buat kuih warna purple, warna biru. Okay, kita boleh gunakan air daun telang. Air daun telang ni macam mana rupa daun telang ni? Cikgu tunjuk. Inilah rupa daun telang warna purple, warna biru. Kalau awak rebus daun ni, dia akan keluarkan warna biru ke arah ungu-ungu macam tu. Okey, jadi kita dah faham apa maksud reka bentuk dan apa maksud makanan. Sekarang kita nak fahamkan maksud reka bentuk makanan. Okey, apa maksud reka bentuk makanan ni? Reka bentuk makanan ni adalah satu aktiviti yang merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan juga kreativiti. Seterusnya, cikgu nak terangkan apa yang mempengaruhi reka bentuk makanan ni. Okey, maksudnya tak adalah orang nak cipta makanan tu tiba-tiba je nak cipta. Mesti ada pengaruh kan? Kenapa dia reka bentuk makanan tu? Kenapa diinovasikan makanan tu? Okey, yang pertama adalah permintaan. Maksudnya makanan, selagi mana permintaan terhadap makanan tu ada, selagi itulah akan ada orang yang buat produk tu. Pengaruh yang kedua adalah budaya. Macam kita tahu dekat Malaysia ni bukanlah ada budaya Melayu je kan, macam cikgu dah tunjuk tadi, kaum Cina. Okey, budaya banyak sangat dekat Malaysia ni. Okey, seterusnya sosial. Seterusnya pengaruh tempat. Seterusnya adalah pengaruh daripada cara hidup masyarakat tu sendiri. Dan yang terakhir adalah pengaruh daripada trend. Macam kita tahu makanan ni sekarang, macam zaman sekarang ni, bila ada trend ni, jadi ramai sangat orang hasilkan produk ni. Maksudnya orang menghasilkan satu reka bentuk makanan ni mengikut trend. Macam cikgu boleh bagi contoh. Okay, dululah saya rasa zaman-zaman kamu pun bukanlah pernah menghadapi. Saya rasa zaman-zaman kamu pun sempat kot makan ni, tapi cikgu tak sempat beli pun makanan ni sebab tak ada berdekatan dengan area cikgu. Okey, sebagai contoh reka bentuk aiskrim palsu. Dulu aiskrim palsu ni sangatlah famous, mengikut trend. Semua orang macam, semua negeri lah macam nak cuba aiskrim palsu. Yang ni pun nak cuba aiskrim palsu. Aiskrim palsu pun ada dijual di banyak-banyak gerai. Memang viral sangat aiskrim palsu ni dulu. Tapi sekarang dah tak jadi trend dah. Tak ada dah orang jual aiskrim palsu. Sekarang macam kita boleh tengok trend makanan terkini, apa dia? Siapa boleh bagi antara trend makanan terkini? Okey, Haikal. Apa dia? Betul. Ada sekarang orang buat makanan. Awak pernah tengok pisang goreng kan? Kita semua pernah makan pisang goreng. Okey. Ada orang ni dia dah inovasikan pisang goreng ni kepada pisang goreng cheese. Sebab apa? Trend sekarang ramai rakyat Malaysia ni dia suka. Mereka ni suka makan benda-benda yang manis seperti pisang goreng ni, tapi mereka nak juga makan benda yang berlemak seperti keju. Jadi mereka gabungkan, mereka reka bentuk satu makanan yang baru, iaitu pisang goreng cheese. Dia tak berhenti di situ sahaja. Okey, sekarang kita boleh tengok
Makanan apa pula jadi popis. Popis ni apa? Popia pisang. Popia yang kita goreng biasanya kita letak sayur kat dalam tu. Sekarang orang dah ubah, orang dah tak letak sayur, orang letak pisang goreng dekat dalam popia tu. Lepas tu disalut, digoreng. Lepas tu bukan makan macam tu je. Ramai orang sekarang ni mereka boleh pilih nak makan dengan coklat ke, dengan keju ke. Dia letaklah topping coklat, keju, macam-macam lah. Tu satu trend yang terbaru, trend makanan terbaru sekarang. Okey, sekarang cikgu nak terangkan aspek-aspek reka bentuk makanan ni. Okey, reka bentuk makanan ni ada 4 aspek. Kamu kena hafal setiap aspek yang cikgu nak terangkan ni. Okey, kamu semua boleh tengok betul-betul dekat slide yang cikgu akan tunjuk ni. Okey, aspek yang pertama adalah aspek proses, kaedah dan ruang tempat produk diproses, produk tersebut diedarkan dan macam mana dia digunakan. Okey, yang ni lebih kepada bahagian production, iaitu bahagian pembuatan. Okey, macam mana kamu buat produk tu, dekat mana kamu buat produk tu. Maksudnya macam kamu buat dekat kilang ke, kamu buat dekat rumah ke, kemudian macam mana kamu edarkan produk makanan kamu tu. Contohnya macam by post kan, ada makanan yang kita boleh post dekat orang yang negeri berbeza. Ada juga kita edar dengan ejen, maksudnya kita buat, kita kasih dekat ejen, ejen tu yang bagi dekat pelanggan. Okey, seterusnya aspek yang kedua adalah aspek makanan dari segi estetika, komunikasi dan juga perwakilan. Okey, bagi aspek yang kedua ni lebih menerangkan pada bahagian produk tu sendiri. Bagi aspek yang ketiga adalah peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan mengambil makanan. Maksudnya yang ni lebih kepada bahagian pembuatan dan juga peralatan. Maksudnya kamu semua buat makanan tu guna peralatan apa? Guna pisau ke? Guna oven ke? Guna air fryer ke? Untuk peralatan dan perkakasan ni kita akan belajar untuk next class. Bagi aspek yang keempat adalah semua aktiviti komunikasi yang dilakukan untuk mempromosi produk makanan tersebut. Okey, yang ni lebih kepada bahagian pemasaran. Contoh, sekarang kan zaman dah berubah, zaman teknologi. Jadi, macam mana kamu nak promosikan produk kamu? Contohnya, kamu guna social media macam Facebook, Instagram, Twitter. Tak pun kamu buat poster ataupun banner, kamu letaklah dekat mana-mana kan poster yang kamu buat tu. Okey, sekarang cikgu nak terangkan klarifikasi reka bentuk makanan. Macam cikgu dah jelaskan tadi, objektif kita yang ketiga iaitu kita nak dapat mengklarifikasikan dua jenis reka bentuk makanan. Okey, yang pertama, reka bentuk makanan ni terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah reka bentuk susunan makanan dalam pinggan atau bekas. Maksudnya reka bentuk yang pertama ni adalah reka bentuk pada bekas ataupun pinggan makanan tersebut. Maksudnya macam packaging lah kan. Okey, kalau pinggan, biasanya kalau pinggan ni reka bentuknya kita pernah dengar plating. Tapi plating ni biasanya dalam industri perhotelan. Pernah tengok kan? Macam ni cikgu bagi contoh. Plating ni dalam satu pinggan dia letak makanan. Dicantikkan lah dengan sos, dengan macam-macam lah. Maksudnya dia buat plating. Cantik lah dia letak sos, dia susun makanan tu apa semua. Okey, yang kedua adalah bekas. Mereka ni membuat reka bentuk pada bekas packaging. Maksudnya contoh macam fries kan, ada sesetengah fries letak dalam bekas tu, sosnya tak tahu nak letak kat mana. Okey, ada yang reka bentuk bekas tu, pada bekas tu dia boleh
lipat sedikit untuk letak sos tu. Jadi senanglah kepada pelanggan yang nak makan fries tu. Reka bentuk yang kedua, iaitu jenis reka bentuk yang kedua adalah reka bentuk pada makanan tersebut. Macam kek, macam kuih kapit. Dulu kalau kita perasan, kuih kapit ni dia nipis dan kosong macam ni je. Maksudnya kita makan kita rasa kuih kapit tu je. Tapi sekarang ramai yang dah inovasikan dan reka bentuk baru pada kuih kapit ni. Dia letak inti pada kuih kapit ni. Contohnya sekarang orang letak inti coklat, inti Nutella dan juga inti peanut butter. Okey, jadi kita dah sampai ke objektif yang ketiga, itu kita dah belajar tentang klarifikasi, dah boleh mengklarifikasikan reka bentuk makanan. Jadi sebelum saya menamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu nak tanya soalan. Siapa boleh bagi lagi contoh reka bentuk makanan selain yang cikgu dah bagi tadi? Okey, silakan. Okey, Akmal. Silakan Akmal. Apa dia? Reka bentuk makanan Chocoja. Betul. Chocoja ni kalau kita tengok, dia asasnya adalah Coco Crunch biasa yang pada asalnya kita makan Coco Crunch biasanya dengan susu kan. Waktu sarapan kita makan Coco Crunch ni dengan susu. Tapi sekarang rakyat Malaysia ni suka benda yang manis-manis. Coco Crunch ni dia gabung dengan lagi satu, iaitu coklat yang meleleh. Dia letak dalam bekas, jadi dia reka satu Chocoja, iaitu Coco Crunch, letak dalam jar dan mereka letakkan juga coklat cair yang meleleh tu. Jadi rasanya manis, berlemak. Cikgu rasa selepas soalan yang terakhir tu, tamatlah kita punya kelas pada hari ini. Jadi cikgu nak kamu semua balik buat latihan. Itu di mana cikgu nak kamu buat mind map nota untuk kelas kita pada hari ini. Kemudian cikgu nak kamu semua listkan senarai makanan yang sudah direka bentuk. Itu cikgu nak reka bentuk makanan dan juga reka bentuk pada packaging. Itu sahaja kelas kita pada hari ini.